Alhamdulillah, pada pagi ini saya berkesempatan untuk mengadakan lawatan kerja ke Tabika di RPS di Kuala Betis di Gua Musang, Kelantan. Ini antara kawasan yang jauh di dalam kawasan pendalaman yang merupakan penempatan perkampungan orang asli di salah satu perkampungan asli di Gua Musang ni. Jadi hari ini saya akan melihat salah satu meninjau di segi permulaan awal tahun, persiapan awal tahun, guru-guru Tabika Kemas yang bertugas di kawasan penempatan orang asli. Jadi secara keseluruhannya kita ada 21 kelas Tabika orang asli di kawasan Gua Musang ni, daripada 71 kelas Tabika yang berada Tabika Kemas yang berada di kawasan daerah ataupun Parlimen Gua Musang ni. Assalamualaikum, saya Gita binti Muhammad Johan, pendidik masyarakat di Tabika Nur Najah RPS Kuala Betis. Saya telah berkhidmat di Tabika ni selama 31 tahun. Dan sepanjang saya berkhidmat di sini, banyaklah cabaran yang saya hadapi terutamanya di awal perkhidmatan saya. Kerana masa tu tahun 90 jalan masih tanah merah, jalan balak. Jadi kesukaran untuk berulang-alik menjadi satu, orang kata, cabaran lah pada saya. Walau macam mana pun, kerana saya rasa cinta untuk berkhidmat dengan bangsa saya teruskan. Kemudian cabaran yang kedua dari segi orang kata penerimaan ibu bapa. Sebab ada juga ibu bapa ni macam dia was-was nak hantar kepada orang selain daripada maknanya saudara mara dia, untuk diserahkan anak-anak untuk kita mengajar lah maknanya. Tapi kita sentiasalah buat susulan, bagi penerangan apa semua. Jadi makin lama makin hari jumlah kanak-kanak bertambah. Dan alhamdulillah setakat ni pencapaian kanak-kanak saya rasa alhamdulillah membanggakan, sebab ada yang dah boleh membaca. Mana duduk kat sini, duduk kat tadika saya ni, kata maknanya ada yang pernah pergi ke IPT pun ada. Walaupun dia pernah duduk kat tadika, walaupun kita pandang sikit aja kita punya jasa, tapi bila kita tahu ada bekas anak murid kita ni dah masuk ke IPT, jadi kita tumpang gembira mana gitu. Saya dengan rasa rendah hati ingin mengucapkan terima kasih kepada Tuan Ahmad Kamal Idris Haji Muhammad Nawawi, Timbalan Ketua Pengarah Operasi Kemas Malaysia, kerana sudi datang ke Tabika kawasan pendalaman. Bangun pagi, gosok, cuci muka, terus pakai baju, minum susu, badan sehat selalu. Kita memikul amanah tanggungjawab bersama, sama ada di peringkat pengurusan tertinggi, pengurusan di peringkat negeri, pengurusan di peringkat daerah, maupun khususnya di kalangan cikgu-cikgu yang bertugas khususnya di kawasan pendalaman. Kita memikul amanah tanggungjawab yang sama bagi memastikan prestasi tahap kualiti pengurusan pentadbiran Tabika kita ni berada di tahap yang tinggi. Pada peringkat awal sebelum saya datang ke Tabika ni, persepsi awal saya menggambarkan bahawa Tabika ni tidak diuruskan dengan sebaik yang mungkin. Tapi alhamdulillah bila saya datang, saya semak dokumen, saya tengok dari segi penyediaan perancangan mengajar, saya tengok dari segi pengurusan kewangan, dari segi susun atur kelas, dari segi murid-murid segi yang berdisiplin, dan dari segi pembantunya yang menyediakan makanan yang tukang masak. Sehingga kan kalau saya semak dari segi, biasanya jarang berada di Tabika ni buku resepi. Tapi bila di Tabika ni, walaupun dia berada jauh di pendalaman, jauh di kawasan perkampungan orang asli di Gua Musang ni, tapi Tabika ni mampu menyediakan dokumen-dokumen yang kita minta semua Tabika menyediakannya. Dan saya melihat dari segi aspek pengajaran pun cikgu memberikan fokus, dan saya lihat anak-anaknya pun berdisiplin dan dapat mengikuti sesi pembelajaran dengan baik. Buku perancangan mengajar disediakan dengan bagus. Biasanya inilah, sebab buku perancangan mengajar ni adalah merupakan nadi kepada aspek pengajaran dan pembelajaran. Jadi buku ni pun disediakan dengan bagus oleh cikgu di Tabika di RPS Kuala Betis ni. Jadi saya menyerulah pada guru-guru khususnya di kawasan penempatan orang asli
yang berada kedudukannya very remote yang berada jauh di pedalaman Walaupun berada di pedalaman, kadang-kadang pegawai kita sukar untuk pergi buat pemantauan dan sebagainya, tapi kita perlu ada satu disiplin sendiri untuk pastikan semua arahan garis panduan yang telah kita tetapkan oleh pihak pejabat tetapkan dipatuhi dengan sepenuhnya. Sebab kita tak nak mampu nak melihat, nak memantau setiap hari ataupun setiap minggu kepada cikgu-cikgu khususnya yang kalau di Gomusang ni 21 kelas tabika di perkampungan orang asli yang berada jauh di pendalaman. Dan saya harap cikgu-cikgu ada disiplin kendiri yang tinggi untuk pastikan semua dipatuhi dan diikuti dengan sebaik mungkin. Jadi insyaAllah apa yang kita buat ni, insyaAllah Allah akan sentiasa memberikan ganjaran kepada kita. Kita buatlah kerja dengan sebaik mungkin, insyaAllah Allah akan berikan ganjaran yang sebaik kepada kita. Jadi itulah harapan juga, bukan sekadar guru-guru yang bertugas di perkampungan asli, sama juga kalau di Gomusang ni, guru-guru yang bertugas di luar sana. Dan tabika ni pada saya boleh jadikan satu contoh untuk penyediaan dokumentasi dari segi aspek pengajaran, penulisan rancangan pengajaran yang baik dari segi pengurusan kewangan yang baik tabika ni boleh jadikan contoh pada cikgu-cikgu di luar sana supaya buat yang lebih baik daripada cikgu yang berada di perkampungan orang asli. Dan ini juga boleh jadikan contoh oleh cikgu-cikgu yang di negeri-negeri lain yang mempunyai kemudahan yang cukup selesa, datang ke kelas pun boleh bawa kereta, elektrik ada, bekalan air ada, setengah tu ada aircon pun ada di kelas. Dan pada cikgu-cikgu yang mempunyai kemudahan yang baik ni, saya harap mereka menjadikan iktibar di kelas ni supaya sama-sama untuk meningkatkan prestasi pengurusan dari segi kualiti aspek pengajaran dan pembelajaran untuk anak-anak kita. Yang penting ialah kita kena pastikan anak-anak kita mendapat pendidikan yang sempurna di tabika Kemah di seluruh negara.